A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan harta benda dan jiwa dan buah-buahan, kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak di atas ujian itu. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita nikmat sihat, nikmat kelapangan masa, walaupun dalam sebulan dua ini kita diuji dengan sedikit musibah, dilanda dengan virus atau wabak coronavirus yang kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat segala musibah yang telah melanda. InsyaAllah, mengambil kesempatan pada hari Jumaat yang mulia ini, saya mengingatkan untuk sama-sama kita mengkoreksi diri, bermuhasabah. Mudah-mudahan setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita ni, sama ada yang berkait dengan nikmat ataupun yang berkait dengan ujian, mudah-mudahan ada hikmah tersembunyi di sebaliknya. Dan insya-Allah saya cuba sedikit berkongsi pada pagi Jumaat yang mulia ini berkait dengan tajuk ibrah dan juga hikmah di sebalik ujian. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini 18 hari bulan Jun, maknanya genap 3 bulan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang bermula 18 Mac ini 18 Jun, jadi 3 bulan. Jadi keadaan sana dah agak tenang, kembali kepada kehidupan rutin kita dalam keadaan sebelumnya kita melihat Allah menguji kita. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang hilang ahli keluarga kematian akibat COVID-19 ini, dan juga ada juga di sebelangan daripada kita, sebahagian besarnya hilang kebebasan. Perintah Kawalan Pergerakan, saya ingat lebih hampir sebulan hari itu kita berkurung dalam rumah, tak boleh nak keluar. Jadi banyak ujian-ujian yang Allah timpakan pada kita, yang ada juga segerintirnya sampai berlaku perceraian. Ada yang bercerai, ada yang bergaduh, suami isteri tak boleh nak terima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Juga ada yang sampai tahap bunuh diri. Bunuh diri pun ada. Jadi ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita ini, seperti ayat Al-Quran yang saya bacakan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sebentar tadi, yang Allah mengingatkan kita bahawa dia menguji sedikit Allah gunakan perkataan qalil, bi syai'in minal khauf, sedikit saja ujian Allah timpakan, iaitu daripada sedikit perasaan takut dan juga kelaparan. Makanan ada banyak, makanan di kedai-kedai, tapi terputus kewangan akibat daripada ada yang kena buang kerja, ada yang tak dapat pergi bekerja. Jadi kadang-kadang duit ada tapi tak dapat nak membeli makanan. Juga perasaan takut, nak keluar pun takut kan, takut kena jangkitan COVID-19, takut memikirkan ahli keluarga, macam-macam perasaan takut yang Allah timpakan. Cumanya Allah sebut dalam surah ni, Allah nak tengok kita ni sejauh mana tahap kesabaran, tahap kesabaran kita ni setakat mana. Dan juga dalam surah ni juga Allah bagi tahu, aku akan kabarkan berita gembira, maknanya hikmah kebaikan di sebalik segala ujian yang Allah timpakan itu. Macam-macamlah ujian ni. Cumanya dalam menghadapi ujian ni ada 3 golongan lah. 3 golongan.
Yang mana yang pertama, golongan kita orang biasanya yang pasrah dan redha saja dengan apa yang berlaku. Manakala golongan yang kedua, iaitu golongan orang yang terdiri pada kalangan orang muridin. Muridin ni orang yang sabar, orang yang kebanyakannya orang yang sabar duduk dalam golongan ni, sanggup maknanya redha juga dengan segala kesusahan, dengan segala kesulitan. Cumanya dia dapat menahan perasaan putus asa, perasaan duka cita, perasaan marah, dan juga apa jua keadaan yang datang itu dapat diterima dengan perasaan yang tenang. Itu golongan yang kedua. Manakala golongan yang ketiga, orang-orang zahidin atau salikin, iaitu orang yang hatinya sentiasa apa benda yang jadi pun sentiasa ingat bahawa benda ini adalah satu jalan untuk menuju ke akhirat. Dia ingat bahawa selepas kematian ini adanya satu kehidupan yang kekal abadi, iaitulah yang dinamakan akhirat. Jadi apa saja yang berlaku ni, golongan ni memang dia sentiasa ingat bahawa apa saja yang jadi, semua ni Allah nak bawa kepada alam yang seterusnya. Iaitulah mereka ni sabar juga kerana segala hukum yang Allah ujian yang Allah tetapkan ini semuanya telah tersurat di Lauh Al-Mahfuz. Ni yang disebut 3 golongan bagi orang yang ditimpa ujian ni. Cumanya dalam kehidupan kita ini juga 3 perkara juga kita kena ingat. 3 perkara pokok dalam kehidupan kita, supaya hati kita ni sentiasa dalam keadaan tenang, sentiasa dalam keadaan tenteram, sentiasa tabah dapat menerima apa sahaja dugaan, apa sahaja ujian yang Allah timpakan kepada kita. Iaitu yang pertama sekali, setiap benda yang berlaku, setiap benda apa kebaikan, kemudahan, kesenangan, kekayaan yang Allah kurniakan kepada kita ini, wajib adanya rasa syukur. Itu yang pertama. Syukur dengan segala nikmat yang Allah kurniakan. Syukur. Sebab sebelum ni kita kadang-kadang mungkin kita tak perasan kan. Allah bagi kita nikmat kebebasan, Allah bagi kita nikmat untuk kita mudah untuk pergi bekerja, untuk menunaikan solat berjemaah di masjid kan. Banyak nikmat boleh makan yang macam-macam makanan. Tapi musim PKP tempoh hari kan, ada yang sekadar makan nasi dengan kicap. Ada saya jumpa satu keluarga nasi dengan kicap kan, dengan kicap je, tak ada lauk. Jadi supaya kita ni sentiasa bermuhasabah diri bahawa setiap yang datang dengan kesusahan itu, Nabi kata pasti selepasnya itu akan ada kemudahan. Yakinlah insya-Allah kemudahan itu pasti akan datang. Cumanya kita ni perlu bersyukur kan. Dan sekarang dah habis tempoh fasa PKP yang kita lalui sekarang ni, fasa pemulihan PKPP. Jadi dalam fasa ini, fasa yang untuk kita kembali semula kepada keadaan hidup walaupun dengan keadaan normal biasa, normal yang sedikit ada kelainan, tetapi kita dah merasai balik nikmat kebebasan, nikmat boleh sedikit keluar jalan-jalan kan. Kalau sebelum ni sampai anak-anak kita terkesan kan duduk berkurung dalam rumah sampai 2-3 bulan, termasuk kita sendiri kan. Tapi 3 bulan itu banyaklah perkara kesulitan yang telah berlaku, dan sekarang ni nikmat untuk kita kembali bersyukur dengan nikmat yang sebelumnya kita telah kecapi. Itu yang pertama. Yang keduanya, sabar ketika ditimpa musibah. Mana tadi bersyukur dengan segala nikmat yang Allah kurniakan. Yang kedua ni bersabar dengan segala nikmat yang Allah kurniakan. Jadi dalam kita mengecapi segala nikmat, mustahil lah untuk nikmat itu satu benda yang berkekalan. Yang kekal ni hanya di syurga saja. Tapi di dunia ini memang banyak perkara-perkara yang kadang-kadang walaupun dalam keadaan kemudahan, kesusahan, kepayahan, kesulitan, dalam keadaan semua perkara tu pastinya ada juga perkara-perkara yang kurang baik, yang kurang disenangi, yang agak sukar, sulit. Jadi perkara-perkara ni bila mana kita syukur dengan nikmat, maka dalam masa yang sama juga ada juga perkara yang kita wajib untuk bersabar dengan segala ujian yang Allah telah berikan itu. Kita tengok dalam hadis Nabi sebut yang mafhumnya, ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Ini Nabi sebut, Nabi pesan kepada kita, maknanya setiap perkara yang jadi dalam kehidupan kita ni, yakinlah
walau apa berat sekalipun ujian yang melanda, walau apa sekalipun musibah yang Allah timpakan, yakinlah bahawa setiap perkara itu dia pasti beriringan, dia akan ada jalan keluar yang dinamakan kemudahan dan kesenangan. Dan perkara yang ketiga juga kita perlu mengkoreksi diri, ibrah daripada perkara dalam 2-3 bulan ini yang telah terjadi. Kita tengok mungkin sebelum ni hubungan kekeluargaan antara suami dengan isteri, antara pasangan ibu ayah dengan anak-anak, mungkin kadang-kadang kita ni sibuk bekerja kan, kurang kasih sayang antara diri kita sendiri dengan ibu ayah kan. Jadi yang perkara yang ketiga ini kita beristighfar, mengingat kembali kita punya dosa-dosa, kelalaian, kealpaan kita sebelum ini. Istighfar maknanya muhasabah semula agar setiap perkara yang telah kita lalui dahulu ni dapat diperbaiki, ditambah baik untuk masa sekarang ni. Umpamanya saya sebutkan tadilah, kalau kata kurang kasih sayang zaman masa perintah PKP hari tu ni, maknanya itulah keadaan masa yang dapat kita penuhi bersama anggota keluarga untuk nak akrabkan kembali yang sebelum ni sibuk dengan kerja, sibuk dengan urusan-urusan yang tak berkait dengan kekeluargaan. Tapi 3 bulan Allah mengajar kita supaya kembali pada keluarga kita, duduk bersama anak isteri kan. Jadi keakraban tu dia akan bertaut semula. Itu yang ketiganya, yakni beristighfar. Sebab kita ni bukan malaikat yang bebas daripada sebarang dosa. Banyak dosa-dosa yang kadang-kadang kita tak sedar. Jadi keadaan sekarang ni keadaan untuk kita muhasabah dan juga beristighfar di atas segala perkara yang mungkin kita alpa masa yang lalu. Juga saya ingin kongsikan di sini 3 tips. Tadi 3 perkara yang berkait dengan golongan orang-orang yang ditimpa musibah ini. Yang keduanya perkara yang kita kena buat apabila ditimpa musibah atau perkara pokok dalam kehidupan kita ni, iaitu bersyukur dengan nikmat, bersabar ketika mana ditimpa musibah, dan juga beristighfar ketika mana melakukan dosa. Dan 3 perkara yang ingin saya kongsikan, 3 perkara untuk mencapai ketenangan dan juga ketenteraman dalam kehidupan dalam diri kita ni. Yang pertamanya, jagalah hubungan dengan Allah. Jagalah hubungan dengan Allah. Jaga yang macam mana? Buat perkara yang wajib, sembahyang 5 waktunya bagi cukup, puasa di bulan Ramadannya bagi sempurna elok, zakat jangan lupa keluarkan kan. Selain tu hayatilah rukun Islam yang kelima tu kan. Cuma haji tahun ni duka cita sikitlah ditangguhkan ke tahun depan. Jadi sabar juga bagi orang yang telah bagi saudara-saudara kita yang telah terpilih untuk menunaikan haji pada tahun ini. Tapi insya-Allah kalau tak ada rezeki, mungkin tahun hadapan insya-Allah akan dipanggil semula sebagai duyufur rahman insya-Allah. Cuma perkara pokoknya hayatilah perkara-perkara yang berkait dengan kewajipan ini, lazimilah sungguh-sungguh. Yang keduanya yang berkait dengan kita sangat sayang dengan anak-anak kita ni. Cumanya kadang-kadang kalaulah 5 orang anak, ada anak seorang ni rajin telefon kita, rajin tanya khabarnya kan, rajin ziarah kita, dan 4 orang anak ni jarang-jarang. Jadi pastinya kita sebagai ibu ayah ni, anak yang paling kita ingat, anak yang selalu ingat pada kita. Begitu juga dengan Nabi SAW. Banyakkan solawat. Bila mana kita banyakkan mengingati Nabi, maka besok di padang mahsyar, di akhirah esok insya-Allah, mudah-mudahan Nabi juga akan ingat kepada kita. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, untuk menjaga ketenteraman dan juga ketenangan dalam diri ini, lazimilah sedekah. Kerana sedekah ini satu perkara
kecualilah tiga perkara, iaitulah anak soleh yang mendoakan, sedekah jariah dan juga ilmu yang dimanfaatkan. Tiga perkara ini kalau kata anak yang soleh, kalau tak ada anak memang hilang dah satu daripada tiga ni. Kalau kata ilmu yang diamalkan, alhamdulillah, tapi kadang-kadang ada ilmu yang kita belajar tapi ilmu tu sekadar untuk diri kita ataupun kita pun tak amalkan, hilang dah yang kedua. Tetapi bab sedekah ini satu benda yang mana bila mana kita lazimi, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka perkara ini besok yang ada dalam poket kita RM100, RM1000, bahkan kalau RM1 sekalipun belum tentu menjadi milik kita. Tetapi yang sedekah itu pasti, memang pasti menjadi milik kita yang kekal, yang dikira sebagai amal soleh di sisinya. Jadi amalkanlah tiga perkara ni, iaitulah lazimi perkara yang wajib, yang mana kewajipan ini dia berhubungan dengan Allah. Untuk menjaga hubungan dengan manusia. Yang wajib menjaga hubungan dengan Allah, salawat untuk menjaga hubungan dengan Nabi, dan sedekah menjaga hubungan dengan manusia. Lazimilah tiga perkara ini, insya-Allah apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita tu, apa saja bala bencana musibah yang Allah timpakan, insya-Allah kita akan dapat lalui dengan perasaan yang cukup tenang, dengan tenteram, dengan kita dapat menerima qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan hati yang terbuka, dengan pasrah. InsyaAllah mudah-mudahannya. Cuma saya mengambil satu perkara yang menjadi titik tolak yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang mana Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Yang bermaksud sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar sahaja akan disempurnakan pahala mereka. Jadi mafhum daripada ayat ini, kan, kalaulah orang ni bersabar, maknanya setiap amalan, setiap pahala kita ni Allah akan sempurnakan. Tetapi kalau bagi orang yang tidak bersabar, tak dapat nak terima hakikat, tak dapat nak terima ujian, tak dapat nak terima apa jua musibah yang Allah rencanakan kepada kita ini, maka belum sempurna kita punya pahala. Jadi untuk mencapai kesempurnaan pahala amalan soleh, amalan kebaikan kita ni, maka Allah janjikan bahawa bersabarlah dengan musibah, dengan ujian yang Allah timpakan ini, maka Allah berjanji, Allah kata, aku akan sempurnakan pahala dan juga kebaikan amal soleh yang telah mereka kerjakan. Jadi sekadar itu sajalah untuk perkongsian pada pagi Jumaat yang mulia ini. Saya mengambil kesempatan untuk kalaulah ada yang belum sempat berpuasa Syawal, kita masih ada berbaki lagi 3 hari, sempat lagi untuk raikan ibadah sunat, banyakkan amalan sunat, kerana yang wajib itu Allah titipkan kepada kita ni semua perkara, dia datang dengan perkara yang sunat. Puasa ada yang wajib, ada yang sunatnya. Sembahyang ada sembahyang wajib, ada sembahyang sunatnya. Haji wajib, ada juga yang sunatnya. Umrah dan zakat wajib, ada juga yang sunatnya, iaitu sedekah. Jadi raikanlah perkara yang wajib ini, laksanakanlah perkara yang wajib ini, di samping raikanlah perkara yang sunat ini yang saya sebut, yang saya kongsikan tadi. Mudah-mudahan dapat kita ambil sedikit pedoman, ambil sedikit untuk kita sama-sama amalkan. Mudah-mudahan Allah merahmati segala kehidupan, Allah menyayangi segala hubungan di antara kemanusiaan kita ini, dan juga kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah di sekadar itu, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.